Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang dihormati Puan Farahdila binti Ramli selaku pensyarah falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang dikasihi sahabat saya iaitu Siti Khadijah binti Hasasah. Kami akan membentangkan berkaitan dengan amalan pembelajaran bermakna meningkatkan motivasi murid dalam sistem pendidikan di Malaysia. Untuk pendahuluan, saya akan menceritakan sedikit berkaitan dengan sistem pendidikan di zaman penjajah. Sistem pendidikan di zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan tanah Melayu yang telah terjajah, tetapi apabila tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi mengubah satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat tersendiri. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi mengubah satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai dengan negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat sendiri yang terdiri dari dasar pendidikan sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Di sini kami akan menganalisis perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan guru. Apabila kami menganalisis perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan, kami dapati ada 5 perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan, iaitu yang pertama, Laporan Abdul Rahman Talib 1960. Yang kedua, Akta Pendidikan 1961. Yang ketiga, Laporan Aminuddin Baki 1964. Yang keempat, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Dan yang terakhir sekali adalah Akta Pendidikan 1996. Kita mulakan dengan Laporan Rahman Talib 1960. Pada Jun 1960, Jawatan Kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Kebangsaan ditubuhkan yang telah dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Mereka menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran seperti termaktub dalam Penyata Razak. Dan mereka juga membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan kuasa yang telah ditubuhkan tadi telah menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran yang termaktub dalam Penyata Razak. Mereka telah membuat perubahan dan pindaan. Antara perubahan dan pindaannya ialah pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan sehingga umur 15 tahun. Mereka juga telah menitik beratkan berkaitan dengan soal moral dan pengajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai 15 orang. Dan yang terakhir, pendidikan akhlak dititik beratkan. Mereka juga telah menitik beratkan berkaitan dengan bahasa kebangsaan dan mereka telah memasukkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua peringkat sekolah, iaitu di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan pengajian tinggi. Yang kedua, peperiksaan awam semua di dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, semua calon diwajibkan untuk lulus kertas bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Pelajar dari sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil
yang bertukar ke sekolah menengah Melayu atau Inggeris akan dimasukkan ke kelas pemulihan. Kita dapat mengambil 4 aspek penting di dalam laporan Rahman Talib ini, iaitu yang pertama, menjadikan titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Yang ketiga, memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk tenaga mahir. Dan yang keempat, memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Apa yang kami dapat kaitkan berkaitan dengan laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru? Elemen yang pertama berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah usaha yang berterusan dalam pendidikan seumur hidup dalam mendapat pengetahuan dan kemahiran, sebagaimana laporan ini menitik beratkan pendidikan dari awal persekolahan secara percuma sehingga peringkat menengah juga memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk tenaga mahir. Yang kedua, mewujudkan warga negara Malaysia yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam membudayakan ilmu, menyebar maklumat dan menjadi warga negara yang memperkasakan bahasa Melayu, memberi penekanan dalam pendidikan moral dan pendidikan akhlak, dan menjadikan kerohanian sebagai teras. Manakala dalam falsafah pendidikan guru pula dapat kami kaitkan mengenai elemen perwatakan yang mulia dengan dapat membezakan antara baik dan buruk dan menghargai kemanusiaan, kewarganegaraan dan menjaga aspek rohani. Dan seterusnya, elemen mengekalkan warisan budaya kebangsaan dengan cara menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar yang utama berdasarkan aspek yang penting dalam laporan Rahman Talib. Seterusnya adalah perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan yang kedua yang dapat kami huraikan adalah berkaitan dengan Akta Pendidikan 1961. Dasar Pendidikan Persekutuan bersetuju untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan ekonomi dan politik negara ini, di samping menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia telah menitik beratkan berkaitan dengan tahap pendidikan, iaitu yang pertama, tahap pendidikan rendah, iaitu mereka telah mewajibkan bagi semua kanak-kanak yang mencapai umur persekolahan diberi secara percuma dan ditawarkan di semua jenis sekolah. Dan tahap yang kedua adalah tahap menengah rendah. Seterusnya yang ketiga, pendidikan di tahap menengah atas, iaitu terbahagi kepada beberapa tahap, iaitu yang pertama tahap biasa, tahap menengah atas strike, tahap menengah atas teknik, tahap menengah atas vocational dan yang telah diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Dan seterusnya yang keempat adalah pendidikan di institusi pendidikan. Dan yang kelima berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ni telah meminimumkan murid adalah 15 orang dan telah diajar oleh guru-guru agama yang terlatih dan diadakan sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu pada waktu persekolahan. Seterusnya, apakah hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini? Iaitu mereka mahu menyatukan kaum yang ada di Malaysia namun sukar untuk dilaksanakan kerana pola penempatan yang berlainan, iaitu berkaitan dengan pelbagai kaum. Yang pertama, kaum Melayu, iaitu orang Cina
dan orang India. Seterusnya, apakah hubungan yang dapat kami kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru? Elemen yang dapat kami huraikan adalah berkaitan dengan elemen menyeluruh dan bersepadu, iaitu potensi dan kebolehan perlu dipupuk secara bersepadu dari segi intelektual, rohani, emosi dan fizikal berdasarkan kepelbagaian khusus supaya dapat mengeluarkan tenaga manusia yang berkemahiran dan mampu mencapai kesejahteraan diri di tahap tinggi dengan mewujudkan pertalian yang baik dengan orang lain. Manakala berkaitan dengan falsafah pendidikan guru adalah pembangunan individu dan pengekalan masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Ia menjadikan guru sebagai ejen perubahan, mempromosikan rasa hormat antara budaya dan kehidupan yang harmoni. Berdasarkan laporan Aminuddin Baki yang mewujudkan sekolah yang menggabungkan semua kaum. Sekian sahaja bahagian saya dan saya serahkan kepada sahabat saya Siti Khadijah binti Hassasah. Seterusnya, kami menganalisis perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan mengikut kepada laporan Aminuddin Baki 1964. Aminuddin Baki adalah wakil tunggal yang telah terpilih untuk menganggotai semua jawatan kuasa yang terlibat dalam mengubal, meminda dan menghapuskan undang-undang berkaitan sistem pendidikan. Beliau mencadangkan untuk mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum dan bangsa kerana tidak bersetuju dengan sekolah vernakular. Beliau juga menyatu padukan murid-murid untuk menjadi warga negara Tanah Melayu yang boleh hidup harmoni sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Dan yang keempat, beliau menyusun semula sistem perguruan Persekutuan Tanah Melayu dengan menyamai taraf kedudukan mereka. Dan setiap penuntut mempunyai peluang yang sama maju tanpa mengira sekolah yang dimasuk. Beliau telah menubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat beberapa perkara, iaitu yang pertama, sebab-sebab keputusan peperiksaan masuk ke sekolah menengah lemah dan mencari jalan penyelesaian. Yang kedua, sebab-sebab sedikit bilangan murid sekolah kebangsaan yang masuk sekolah menengah. Yang ketiga, kelemahan keputusan peperiksaan murid Melayu. Yang ketiga, kelemahan keputusan peperiksaan murid-murid Melayu di dalam peperiksaan CJ rendah pelajaran dan cara-cara untuk mengatasi. Dan beliau juga mencadangkan 12 cadangan kepada kerajaan tentang kemunduran anak-anak Melayu, dan antara masalah yang dikenal pasti adalah kesesuaian bentuk soalan yang terdapat dalam peperiksaan, masalah dan sikap guru, kemantapan latihan perguruan, pelaksanaan kaedah pengajaran, hubungan guru dan ibu bapa, dan akhir sekali kemudahan fizikal di sekolah-sekolah. Di dalam laporan Aminuddin Baki 1964 ini telah memperkenalkan pendidikan pelbagai jurusan kerana yang pertama, pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada usia 15 tahun. Yang kedua, perlu menyediakan pelajar menjawat jawatan yang sesuai setelah mereka tamat pengajian. Yang ketiga, menyediakan peluang pelbagai jenis pekerjaan.
dan mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga manusia yang mahir. Seterusnya, apakah hubungan yang dapat kami kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru? Elemen yang dapat kami huraikan adalah berkaitan dengan elemen menyeluruh dan bersepadu, iaitu potensi dan kebolehan perlu dipupuk secara bersepadu dari segi intelektual, rohani, emosi dan fizikal berdasarkan kepelbagaian kursus supaya dapat mengeluarkan tenaga manusia yang berkemahiran dan mampu mencapai kesejahteraan diri di tahap tinggi dengan mewujudkan pertalian yang baik dengan orang lain. Manakala berkaitan dengan falsafah pendidikan guru adalah pembangunan individu dan pengekalan masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Ia menjadikan guru sebagai ejen perubahan, mempromosikan rasa hormat antara budaya dan kehidupan yang harmoni berdasarkan laporan Aminuddin Baki yang mewujudkan sekolah yang menggabungkan semua kaum. Sekian sahaja bahagian saya dan saya serahkan kepada sahabat saya Siti Khadijah binti Hassasah. Seterusnya, yang keempat iaitu laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita tahu dulu apakah sejarah laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ini. Laporan ini mengandungi isu-isu penting berkaitan dengan pendidikan, termasuk prinsip, nilai dan hala tuju. Yang mana laporan ini ditubuhkan pada September 1974 yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dianggotai oleh 8 menteri. Laporan ini juga berlaku daripada peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Hal ini mendorong semula dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitik beratkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik. Laporan ini juga adalah dari hasil maklum balas dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Seterusnya, tujuan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang kami bahagikan kepada 4 aspek utama. Yang pertamanya ialah mengkaji semula matlamat serta keberkesanan sistem pendidikan ketika itu. Yang kedua, demi memastikan tenaga kerja mencukupi untuk jangka masa pendek dan panjang. Yang ketiga, demi mengkaji semula falsafah pendidikan Malaysia yang kurang menitik beratkan aspek perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik. Dan yang keempat, demi menegaskan pendidikan asas iaitu 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, ciri-ciri laporan Kabinet 1979 yang kami bahagikan kepada 6 aspek penting. Yang pertama, penegasan pendidikan asas 3M iaitu menulis, membaca dan mengira. Yang kedua, pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin. Yang ketiga, penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Yang keempat, pendidikan menengah melalui 2 jurusan iaitu ekonomi dan vocational. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari tahun 9 ke 11 tahun. Dan yang terakhir, melicinkan tata cara pengurusan pelajaran, meningkatkan mutu pelajaran secara keseluruhan. Seterusnya, hubung kait laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Sebagaimana yang terdapat dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet, sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan. Dan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan pula, terdapat memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pelaksanaan kurikulum baharu dan pelajaran lanjutan jelas menunjukkan satu usaha berterusan dan konsisten
ke arah mencapai hasrat yang terkandung dalam FPK, khususnya dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Melalui sistem pendidikan yang kukuh, ia dapat memperkembangkan potensi individu dari segi intelek, melibatkan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Seterusnya, hubung kait laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan guru FBG, yang mana ia dapat menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendali pengajaran dan pembelajaran, dan melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dan masyarakat. Seterusnya, Akta Pendidikan 1996. Sebenarnya, Akta 1996 ini ialah pembaharuan daripada akta sebelum ini, iaitu pada Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1996 ini telah dibahagikan kepada 16 bahagian dan 17 peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Akta Pendidikan 1996 juga dikenali sebagai Akta 550. Apakah tujuan Akta Pendidikan 1996 ini? Akta Pendidikan 1996 ini bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi yang akan datang. Hal ini demikian sejajar dengan cita-cita dan kehendak untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Mengikut falsafah pendidikan guru, elemen yang kedua iaitu perpandangan progresif dan saintifik, bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Selaras dengan hasrat bagi mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi, berpandangan ke hadapan, berkembang mengikut peredaran zaman. Antara komponen-komponen penting yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Buat pertama kali dalam sistem pendidikan, Akta Pendidikan 1996 memperjelaskan komponen-komponen sistem pendidikan kebangsaan dalam bahagian 5 yang terdiri daripada pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan selepas menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 juga mempunyai 3 kategori iaitu institusi pendidikan kerajaan, institusi pendidikan bantuan kerajaan dan institusi pendidikan swasta. Seterusnya, bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sehubungan itu, bahasa kebangsaan telah dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan. Langkah ini sangat penting ke arah menyatukan kaum di negara ini. Seterusnya, kurikulum kebangsaan wajib digunakan bagi semua sekolah termasuk sekolah swasta. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan di bawah subsection 1 hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing. Sukatan dalam kurikulum kebangsaan telah diselaraskan bagi semua sekolah di negara ini. Seterusnya, pendidikan prasekolah. Pendidikan sejak daripada kecil dari anak-anak amat penting supaya kanak-kanak tersebut dapat menerima pembelajaran dan dapat membiasakan diri dengan suasana persekitaran sekarang. Bahagian 4 dalam sistem pendidikan kebangsaan telah menegaskan tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftar di bawah akta ini. Seterusnya, pendidikan rendah. Pendidikan rendah diadakan dalam tempoh 5 tahun bagi yang pintar sehingga 7 tahun bagi yang bermasalah ketika itu. Pada tahun 2002 yang lalu, kerajaan bersetuju meminda Akta Pendidikan melalui Seksyen 29A kurungan 2 yang mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka mengikuti pelajaran rendah selama 6 tahun. Seksyen A kurungan 4 pula menyebut ibu bapa yang gagal mematuhi peraturan 29A kurungan 2 boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, pendidikan menengah. Mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan seperti sekolah menengah akademik, sekolah menengah teknik dan sekolah menengah yang lain. Seterusnya, pendidikan selepas menengah. Pada Akta Pelajaran 1961, tidak terdapat peruntukan pendidikan selepas menengah.
Apabila timbul kesedaran mengenai pentingnya pendidikan pada peringkat ini, maka peruntukan-peruntukan telah dibuat dalam Akta Pendidikan 1996. Seterusnya, pendidikan tinggi memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan golongan profesional negara. Umur antara 19 hingga 24 tahun mendapat pendidikan tinggi dengan menambah bilangan institusi pendidikan awam IPTA dan institusi pendidikan swasta IPTS. Seterusnya, pendidikan Islam. Undang-undang baru ini menegaskan pendidikan Islam wajib diajar kepada setiap murid Islam di semua jenis sekolah. Wajib mengadakan kemudahan bagi mengajar dan pembelajaran pendidikan Islam. Apabila terdapat 5 orang murid Islam atau lebih di sebuah sekolah. Sehubungan dengan itu, mata pelajaran pendidikan Islam juga telah dijadikan salah satu mata pelajaran teras di peringkat sekolah menengah. Seterusnya, pendidikan khas. Pendidikan khas juga diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan ini. Seterusnya, pendidikan teknik dan politeknik. Mempertingkatkan pendidikan teknik ini di semua sekolah teknik dan politeknik. Sehubungan itu, Akta Pendidikan 1996 telah memudahkan sekolah-sekolah vokasional dinaik taraf ke sekolah-sekolah teknik. Dan seterusnya, jemaah nazir sekolah. Bagi memastikan bahawa tahap pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Seterusnya adalah penilaian dan peperiksaan. Dalam Akta Pendidikan 1996 juga ditekan mengenai penilaian dan peperiksaan terhadap murid untuk memastikan tahap keberkesanan sesuatu sistem. Seterusnya, peraturan pendidikan. Bahagian ini merangkumi peraturan-peraturan yang berhubung dengan had umur dan pendaftaran murid, disiplin dan institusi pendidikan, kurikulum, yuran, penyimpanan akaun sekolah dan sebagainya. Elemen-elemen yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 adalah selari dengan falsafah pendidikan guru. Elemen yang kelima iaitu menjamin perkembangan individu. Guru bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmoni seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Individu yang seimbang merangkumi 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai contoh, menyeimbangkan segala aspek antaranya ialah dari segi rohani sebagaimana di dalam akta ini dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran teras. Contoh dari segi intelek dengan memperkenalkan sistem pembelajaran yang lebih tinggi dengan memperkenalkan pendidikan selepas menengah dan pendidikan tinggi. Ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebagai kesimpulannya, sistem pendidikan di Malaysia merupakan alternatif yang efektif dan sistematik untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada rakyat Malaysia. Sistem pendidikan telah berkembang melalui 3 tahap iaitu sebelum merdeka, era penjajahan dan pasca merdeka. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan dan membentuk sistem yang sistematik. Sebagai contoh, Malaysia berpotensi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan, hasrat dan matlamat pendidikan akan tercapai. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.